Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Yang bermaksud, sampaikanlah daripada aku, kata Nabi SAW, sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Selalunya sampai situ je kita baca kan, tak habis hadis tu baca. Sambungan wahadithu an Bani Israel wal haraj, ceritakanlah berkaitan dengan kisah-kisah Bani Israel. Allah cerita banyak kisah-kisah Bani Israel ni. Rakyat Nabi Musa, Bani Israel lah tu, ceritakan. Wala haraj, tak ada dosa, selagi mana kita boleh ambil pengajaran daripadanya. Kemudian penutupnya Allah nak cerita ni, Allah kata ni cantik ni. Hadis ni saya bawa supaya kena dengan tema kita hari ni, kena dengan tajuk yang dibawa. Penutupnya, mula-mula Nabi SAW bagi tahu, sampaikanlah daripada aku satu ayat, kemudian ceritakanlah berkaitan Bani Israel. Last kali Nabi kata, barang siapa yang mereka cerita lalu menisbahkan kepada aku hadis palsu, maka dia telah menempah tiketnya masuk ke dalam neraka. Itu maksud hadis Nabi SAW. Pertamanya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada JK Masjid, terutama kepada Haji Firdaus, yang saya kira kenalan bapa saya juga, yang telah menjemput saya ke sini. Sebenarnya saya ibaratkan, saya nak pergi Bantun boleh tak? Kan orang lama ni suka Bantun. Bantun dia begini ya. Ikan berenang di dalam lubuk. Sila sambung. Sedap. Sila sambung. Ikan berenang di dalam lubuk, ikan berlidah dadanya panjang. Adat pinang pulang ke tampuk, adat sirih pulang ke gagang. Jadi adat sirih pulang ke gagang ni apa? Saya alhamdulillah sebenarnya memang saya asal kat sini lah. Asal saya memang besar di Tapak. Saya sekolah di Amin Khan ni kan. Dulu sekolah saya di Amin Khan, aliran agama khas daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, dua asrama. Memang tiap-tiap Jumaat kami pakai samping, tuan-tuan ingat tak? Dua asrama pakai samping merah, pakai baju Melayu. Ada yang pakai songkok. Saya main pakai serban selalu. Main kat sini pakai serban, tapi khatib tumpang kami tidur juga. Tiap-tiap Jumaat lah. Alhamdulillah, selepas saya selesai habis di Amin Khan, saya ditawarkan masuk belajar di Universiti Islam Antarabangsa. Kemudian
Habis 2017 degree, saya sambung lagi 2014 degree, saya sambung master 2000. Habis 2017. Kemudian 2017 tu tak dan sebenarnya ambil master tu dipinang oleh Universiti Sultan Azlan Shah di Kuala Kangsar. Jadilah saya warga negara jadilah saya orang jiran kepada Sultan Nazrin Muizzuddin Shah ni. Jiran lah rasanya, walaupun Sultan dia tak duduk kat Kuala Kangsar, tapi istana dia kat situ lah. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi saya sebenarnya seronok lah. Kata orang kampung mana balik ke kampung ni daripada masjid ni dulu kan taif sangat, tak ada apa pun. Ni jadi masjid yang sangat cantik. Saya kalau main ke tapak ni saya singgah masjid yang cantik. Subhanallah. Jadi saya seronok lah. Saya ni nak cakap sebenarnya, nak ceramah ni sebenarnya segan orang kan. Ni semua ni saya rasa ada yang saya kenal, ada yang saya, subhanallah, saya ni hormat lah bagi anak lah. Anak ni sebenarnya tak layak pun nak cakap apa-apa kat ayah. Dia dengar je, dia dengar nasihat orang. Tapi tak apalah, saya kira bukan ceramah dah lah. Kira saya kata saya bercerita lah, cerita kepada ayah-ayah ni okey lah. Jadi saya anggap gitulah tuan-tuan. Saya bercerita lah kepada tuan-tuan. Dan alhamdulillah sempat sampai ni. Tadi saya dah pening lah tengok WhatsApp, saya tengok map ni sampai 8.40. Allah kata dekat mana jam ni, saya tengok awal juga tadi. Jam satu dekat Terowong Menora. Lepas tu saya tak tahu ni, lepas Terowong Menora tu saya tengok buka lagi tu 8.40 juga sampai ni. Saya WhatsApp lah Jibdau. Dulu saya kata kalau tak sampai ni, tak maaf lah. Haji Firdaus dia bagi satu doa. Haji Firdaus dia bagi satu doa, yang doa tu buat saya sampai cepat. Apa doa dia tuan-tuan? Doa dia, ustaz, bawa cepat sikit. Bawa cepat sikit, alhamdulillah sampai. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, bapa-bapa, ibu bapa, ayah, adik, kakak, alhamdulillah. Sebenarnya tajuk yang saya nak cerita ni tajuk yang umum. Semua saya kira sangat mahir, sangat ni. Tapi biarlah yang menjadi pembuka bicara kita, iaitulah booster ilmu, iman dan amal. Tuan-tuan, minggu lepas saya ambil booster sebab saya nak pergi umrah besok. Saya esok ni terus ni Kuala Kangsar, singgah Senisat. Lagi saya singgah balik jumpa mak pak dulu. Kemudian malam tu saya pergi ke Milan, tidur kat rumah adik. Kemudian saya, tuan mungkin rasa pelik, ustaz ni kata duk tak apa, tapi pasal apa dia cakap bahasa Penang. Memang macam tu tuan-tuan, saya mak pak orang Penang, dekat rumah cakap Penang, walaupun duk kat asrama Amir Khan ni lama, tapi kalau ceramah dia keluar bahasa Penang. Minta maaf lah, bukan bahasa dia keluar bahasa Penang. Kalau menyembang insya-Allah boleh keluar bahasa Penang. Alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya nak cerita tentang booster ilmu, iman dan amal? Tuan-tuan, booster ni, kita punya antibody ni, kalau doktor cakap ni, antibody nak melawan virus COVID ni, doktor cakap, tuan-tuan pergi tanya doktor. Dia kata akan sampai satu masa antibody kita akan makin lama, immunity kita makin lama makin melemah balik. Maka dia kena booster. Ambil booster. Itulah doktor cakap. Tuan-tuan tak mau percaya, tuan-tuan punya urusan. Tetapi doktor cakap, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah kata, Allah pesan, tanyalah orang yang doktor, tanyalah orang yang tahu akan hal ehwal dia. Maka kalau kamu tak tahu, jadi saya rujuk doktor lah. Maka kita perlu ambil booster. Vaksin itu sendiri dah boost kita punya immunity dah, boost kita punya antibody dah. Dia turun balik, maka kena booster balik. Begitu jugalah ilmu kita tuan-tuan. Begitu jugalah dengan iman kita tuan-tuan. Dan begitu jugalah dengan amal kita tuan-tuan. Ada orang yang start dengan iman dan amal. Ustaz, dia kata mana satu saya nak start? Saya kena start dengan amalan dulu ke baru ilmu? Saya nak start dengan ilmu dulu ke baru iman? Jawapan dia ilmu dulu tuan-tuan. Jawapan dia ilmu, kemudian
baru pergi kepada iman, kemudian baru pergi kepada amal. Macam mana tuan-tuan? Sebab itulah kata para sahabat Nabi SAW, ta'allamna al-iman thumma ta'allamna al-Quran. Kami belajar, nampak tuan-tuan? Kami belajar, kami belajar bagaimana cara nak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kami belajar bagaimana cara nak beriman kepada Allah. Lalu kami belajar Al-Quran, kami dapat ayat Al-Quran. Sebab itu kata Allah, firman Allah dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahawasanya dengan ilmu, Allah kata ketahuilah dengan ilmu, Allah kata tiada Tuhan melainkan Allah. Kemudian di dalam surah, dalam satu surah Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladhina utul ilma wal iman. Panjang ayat, cuma saya nak habis kan. Allah kata apa? Dan berkatalah orang yang diberikan ilmu dan iman. Para ulama kata kenapa ayat ni Allah mulakan dengan ilmu, baru Allah mulakan iman. Sebab apa kata para mufassirin? Kerana ilmu, Allah Subhanahu wa taala suruh nak beriman kepada Allah perlu ilmu. Tuan-tuan macam mana? Subhanallah. Tuan-tuan yang belajar ni, saya rasa tuan-tuan yang duduk di masjid ni lagi banyak ilmu daripada saya lah. Lagi banyak ilmu, lagi tinggi daripada ilmu. Jadi saya duduk kat sini, saya nak mengambil manfaat daripada tuan-tuan lah. Saya nak mengambil manfaat, saya nak mengambil barakah, saya nak mengambil nasihat daripada tuan-tuan dan tuan-tuan. Apa yang kurang, apa yang salah, saya suka Saya sangat, Masya Allah, saya sangat suka bila habis kuliah saja, saya sembang dengan pengurusi kadang-kadang, saya sembang dengan pakcik, saya sembang dengan pakcik. Kalau ustaz, kalau ustaz boleh cakap tambah macam ni lagi bagus. Saya kata Allah Akbar, saya kata bagus. Saya suka macam tu. Ustaz, kalau ustaz boleh jangan garang sangat lagi, kami suka. Dulu punya garang kadang-kadang bersaudara ni, okey bagus. Ustaz, kalau ustaz cerita bab yang macam ni lagi bagus, kami perlukan bab ini. Jadi itulah yang kami dan saya orang muda ni terutamanya nak belajar daripada Tuhan yang dimulakan oleh Allah SWT. Sebab itu selepas ilmu kita kenal Allah Azza wa Jalla, iman. Iman ni tuan-tuan, iman ni kita nak kenal Allah, kita nak kenal al-imanu billah, al-imanu bil rasul, al-imanu bi yaumil ba'thi. Iman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat. Ini selalu diulang-ulang di dalam Al-Quran. 3 benda ni sangat penting. Rukun iman nama. Tetapi 3 benda ni sering diulang di dalam Al-Quran, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita nak jawab nanti dekat kubur. Betul tak begitu? Kita ni 50 tahun dahulu ataupun 100 tahun dahulu ada lagi kita ni. Tuan-tuan ada tak 100 tahun dahulu? Saya tak ada. 100 tahun akan datang, tuan-tuan boleh bagi cok garanti tak tuan-tuan dan saya ni masih ada dekat dunia ni? Ada tak? Boleh tak bagi garanti? Tak boleh pun. Saya pun tak boleh bagi garanti 100 tahun akan datang saya akan ada hidup dan kuat lagi. Yang ada kita tengok hari ni dah 80 tahun, gigi pun dah tak ada. Betul? Uban rambut pun dah putih. Saya tengok kadang-kadang hari minggu lepas, 3-4 hari lepas saya balik sambut birthday ayah. Lepas sambut makan-makan, ayah suruh potong rambut. Tengok rambut semua dah putih dah. Dulu rambut hitam, kaki ayah bengkok, naik gaul. Saya faham, saya pun kena gaul juga. Ayah kena gaul, kita pun kena gaul. Jadi dulu kita dah tengok ayah kena sakit dan suruh potong rambut, tengok rambut semua dah putih dah. Siap kita tengok. Jalan jengkit-jengkit, Allahu Akbar. Tapi itulah tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT. Hidup ni kata Nabi SAW, inna a'mar ummati ma baina 60 wa 70. Umur umat aku antara 60 sampai 70 tahun. Kita bukan umat Nabi Nuh AS hidup sampai 900 tahun, 800 tahun. Tuan-tuan, Nabi Nuh AS dakwah umat dia 950 tahun. Bayangkan umur umat dia. Bayangkan hari-hari jumpa
umat tu dan berapa bilangan dia yang masuk agama Nabi Nuh alaihissalam, agama dakwah. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ni antara 60 dan 70 tahun. Dan apa yang kita akan bawa nanti untuk bertemu Allah Azza wa Jalla ialah iman dan amal yang saleh. Sebab itu dalam ayat Al-Quran yang selalu kita bacakan, surah Al-Mulk, Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Allah kata apa? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Allah Subhanahu wa taala punya kerajaan, yang menguasai kerajaan. Dan Allah kata apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan, alladzi khalaqal mauta wal hayah. Allah ciptakan maut. Maut kita ambil bahasa Melayu dan bahasa Arab lah, kita dah cakap maut dulu. Allah ciptakan maut, kematian, wal hayah, dan kehidupan. Dibuat untuk menguji kita, tuan-tuan, untuk menguji ayyukum ahsanu amala. Mana kalian yang paling baik amalannya. Subhanallah. Sebab itu, tuan-tuan, amalan yang baik bagaimana? Mengaji. Nak beramal juga mengaji. Nak beriman tadi mengaji, belajar. Mengaji ni bahasa kita belajar lah. Nak beramal, belajar. Sebab tu kalau tuan-tuan biasa ingat, saya dulu waktu sekolah Amir Khan, saya join nasyid, tuan. Amir Khan, saya jadi solo nasyid. Kalau tuan-tuan biasa ada ke kawan saya nampak kawan-kawan, saya favorite satu lagu ni. Selalu saya bawa pada pertandingan, saya bawa Amir Khan. Lagu dia macam mana tuan-tuan dengar lagu ni? Dia pasal ilmu. Lepas tu saya favorite lagu ni. Sampai sekarang saya ingat. Walaupun dah lama masuk universiti, saya tinggal dalam dunia nasyid ni. Tapi hari ni saya nak nasyid sikit kali. Tak apa dia tak bunyi muzik, tak apa. Muzik, kalau ada bunyi muzik ni khilaf lah. Kalau ulama kata tak boleh. Tamu-tamu dalam masjid. Yang nasyid saja tak apa. Bagaimana? Saya dengar. Saya dah lepas, saya dah lama tak nasyid ni. Ilmu ibarat cahaya, menuntutnya satu ibadah. Begitulah kata pujangga, jadikannya sebagai teman. Ilmu itu satu tuntutan, suruhan dari ilahi. Jagailah wahai teman, moga hidup dirahmati. Allah, Allah, Allah. Tak ada dah, tuan. Tarik tak ada dah. Dah tua. Dah ada umur tarik dah takut bunyi. Itulah dia, tuan-tuan. Ilmu ibarat cahaya. Sebab itu kata Umar bin Abdul Aziz. Kata Umar bin Abdul Aziz, dia kata apa? Satu orang yang berilmu, satu orang yang beramal tanpa ilmu, yufsidu akthar mimma yuslih. Umar bin Abdul Aziz semua kenal tu. Dia antara khalifah yang membawa panji keadilan. Sampai waktu Umar bin Abdul Aziz ni, tak ada orang miskin. Sampai orang nak main bagi duit zakat ni tak ada orang sebab keadilan. Umar bin Abdul Aziz ni telah menjadikan negara di negara yang kaya. Sebab itu pemimpin yang adil, pemimpin yang beriman, dan rakyat juga beriman, rakyat juga mentaati pemimpin yang beriman dan yang beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkatan di atas langit dan bumi. Allah kata, orang-orang ahli qura yang beriman, la fatahna alaihim barakatin minas sama, kami akan buka barakah daripada langit dan bumi.
Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nuh alaihi salam untuk dakwah umat dia, apa kata Nuh? Nuh alaihi salam kata apa? Wahai umat aku, wahai kaum aku, istighfarlah pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu minasyaitonir rajim. Kata Nuh, Allah rekodkan perkataan Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah SWT tengok kata apa? Nuh kata dekat kaum dia, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku kata dekat kamu, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Ghaffar. Allah tu Maha Pengampun, tuan. Bila kamu minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, kamu beriman kepada Allah, kemudian kamu beramal saleh, Allah bagi yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah turunkan hujan. Allah turunkan hujan, hidupkan bumi yang mati. Kalau tak turun hujan, ni orang kata dekat kampung ni sejuk. Saya memang betul sejuk. 2 minggu yang saya balik minggu lepas tu, sejuk macam aircon. Mak kata memang betul lah, dah ni sejuk. Betul. Sejuk kalau kat Pulau Kansar tu dia masih panas lagi. Tapi saya balik dekat saya buka bagi 3 tu kan, yang Gading tu, memang kaki bukit tu memang air pagi-pagi sejuk lah. Saya buka aircon sejuk. Anak ada eczema. Allah uji saya ada eczema. Saya balik, saya siap bawa portable aircon dah, sebab dia tak boleh panas. Tapi kali ni balik, oi, tak payahlah, tak payah aircon, tak payah masuk aircon. Sejuk sebab musim hujan. Kata sebab dia monsun kan, dia jadi hujan. Hujan menyebabkan udara sejuk sedap. Jadi dengan orang beriman dan beramal saleh ni, Allah kata wa yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Kemudian Allah akan banyakkan harta. Subhanallah, banyakkan harta. Allah yumdidkum bi amwal harta dan anak pinak. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Kemudian Allah alirkan sungai-sungai. Allah hidupkan bumi, Allah naikkan pokok, kemudian Allah lalukan sungai mengalir. Subhanallah. Sebab itu Al-Hasan Al-Basri, satu orang ketua tabi'in, Hasan Al-Basri tu kita tahu lah. Kisah Hasan Al-Basri ni ulama, dia kira ulama fiqh, ulama hadis, ulama tasawuf, semua dia lah. Hasan Al-Basri rujukan orang. Kata Hasan Al-Basri, dan dia sering datang orang tanya macam-macam isu hadis, isu fiqh, sampailah isu masalah peribadi. Datang orang jumpa Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri. Lalu dia tanya, wahai Imam, satu orang perempuan dia kata, aku dah lama tak ada anak, apa yang perlu aku buat? Kata Imam Hasan Al-Basri, istighfirillah, minta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang satu orang lain, wahai Imam Hasan Al-Basri, kebun aku tak jadi. Kata Hasan Al-Basri, istighfirillah, minta ampun kepada Allah SWT, istighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang datang, dia punya silibus jawapan satu je, istighfar kepada Allah. Lalu ditanya kenapa? Lalu dia membaca ayat yang tadi. Kerana dengan istighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat amal yang soleh, booster, dia kata booster tu, dengan booster ilmu, iman dan amal, Allah Subhanahu wa taala bagi itu berkatan daripada atas dan bawah. Dan kemungkinan Allah Subhanahu wa taala masih lagi tak tarik musibah Covid yang berlaku ni, kerana kita tak sedar-sedar lagi. Saya lah kita tak sedar lagi. Kita tak sedar lagi, maksiat banyak lagi. Orang kita alhamdulillah tuan-tuan dekat masjid kan, alhamdulillah saya pun duduk dekat masjid. Tapi ada yang ramai lagi dekat bawah. Ramai lagi dekat bawah. Mungkin kita tak ajak, tak pegang tangan, tak tarik bawa ke masjid. Saya yakin sebab ni janji Allah Azza wa Jalla. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna
lafatahna alaihim barakat. Kata Allah, kalaulah ahlul qura, satu orang penduduk itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan keberkatan. Keberkatan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita try boost kita punya iman kita, ilmu kita, amalan kita, dan bukan sekadar kita boost amalan kita, iman kita, ilmu kita, tapi kita try jadi doktor, tuan-tuan. Boleh tuan-tuan jadi doktor? Sudah jadi doktor? Doktor dia tukang injek, doktor dia tukang injek supaya virus tak masuk. Dan kita pun jadi doktor juga, bukan kita nak pergi injek sendiri. Itu kisah dadah injek tak, tuan-tuan. Kita pergi injek sendiri. Kita pergi injek dengan kata-kata semangat. Kita pergi injek dengan Masya Allah majlis-majlis ilmu. Dan saya percaya masjid itu subhanallah, masjid yang sangat-sangat barakah. Muka-muka tuan saya tahu barakah. Dan saya mengharapkan doa-doa dari tuan-tuan supaya pada perjalanan kami saya bawa jemaah umrah selama yang berkurang nanti kelak besok akan berjalan dengan baik insya-Allah. Mudah-mudahan kalian akan terima Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang diharapkan. Dunia kita ni akhirnya kita akan menuju satu stop. Kita ni perhentian. Saya ni perhentian, kita ni perhentian. Masalah tak lama kita ada. Tuan-tuan kalau ada nak tanya soalan, kan boleh lagi. Kita boleh dia tak boleh tanya. Saya tak ada masalah. Saya jenis memang suka begitu. Saya dalam kelas, tuan-tuan. Saya dalam kelas lah. Saya dalam kelas, dekat pelajar saya kata siapa yang tak tanya soalan, tolak markah. Siapa yang tak tanya soalan, tolak markah. Jadi semua pakai tanya soalan. Ada satu kelas kadang-kadang diam, tak tahu nak tanya soalan apa. Satu orang pun tak mau tanya. Saya kata semua tolak markah. Baru nak tanya. Jadi macam tu. Jadi tak ada masalah. Kadang-kadang memang ada orang tanya masalah. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang kita maksudkan yang booster iman, booster amal. Tetapi jangan kita terlajak. Ini tuan. Jangan kita tersalah. Ini yang tersalah ni. Kadang-kadang dia tersalah memilih guru. Dia tersalah membaca bacaan. Dia dah nak berilmu dah, tapi dia tersalah memilih guru. Tersalah memilih bacaan. Tersalah dia pergi cari ilmu. Lalu orang nak belajar ilmu fiqh, dia pergi belajar ilmu kebal. Jadi ilmu kebal. Lalu dia dakwa dia ni kebal. Dia kata kita nak membela Islam, kita belajar ilmu kebal. Lalu bagaimana cara dia nak mempelajari ilmu kebal? Kalau dia kata kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yakin Allah Subhanahu Wa Taala. Ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi, bukan kamu yang mencampakkan anak panah wahai Nabi. Bukan kalian yang mencampakkan anak panah, tetapi Allah yang campakkan. Mereka yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memberi bantuan. Tuan-tuan, setiap peperangan yang dilalui oleh para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada satu pun yang para sahabat ni lebih banyak jumlahnya daripada kaum kafir. Tetapi semuanya menang. Subhanallah. 313. Perang apa tuan-tuan? 313. Buat kuis ni, perang apa ni? Perang Badar. Lawan musuhnya berapa banyak? 1000 orang. Perang Badar lawan dengan 1000. Kalau ikutkan logik, kalah dah. Kalah teruk. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala hantar alafun minal malaikah, ribuan daripada malaikat untuk membantu. Pun begitu para sahabat ada yang meninggal dunia syahid. Pun begitu ada Nabi juga luka di perang Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai dua
Nabi SAW pada perang Uhud, Nabi pakai 2 pakaian baju besi. Sahabat tengok Nabi pakai 2 baju besi ni, sahabat kata apa? Oh, ini perang betul-betul, bukan main-main. Nabi SAW patah gigi pada peperangan Uhud, muka berdarah, jatuh dalam lubang yang digali oleh orang kafir. Lari panjang bukit ketika mana ketika dikejar oleh Abu Sufyan dan geng-geng dia, panjang bukit. Para sahabat ketika Nabi SAW jatuh ke dalam lubang, 10 orang sahabat lari membenteng Nabi daripada musuh anak panah dan sebagainya, dan mati. Lalu Nusaybah, satu orang perempuan, wanita, Nusaybah ni nurse tuan, dia datang membawa pedang dia, hujung hayang dia untuk membela Nabi SAW. Dan Nusaybah belakang badan dia penuh dengan cala. Ini Nusaybah. Dan ketika itu Nabi berdarah dan sebagainya. Atas kisah tu saya namakan anak kedua saya Nusaybah. Ambil semangat peperangan. Meninggal dunia, ramai yang meninggal dunia. 70 orang syuhada al-Uhud meninggal dunia. Dan kita mendakwa kita ada ilmu kebal dengan mempelajarinya. Macam mana belajar ilmu kebal? Lumuk tek, kepala tek. La ilaha illallah. Lumuk kepala tek dekat badan, dapat ilmu kebal. Itu ilmu kebal yang dilindungi oleh syaitan dan jin. Ilmu kebal yang dilindungi oleh Nabi dan para sahabat, dilindungi oleh malaikat Allah dan malaikat. Ada sebahagian kena, ada sebahagian tak kena, ada yang dilindungi Allah SWT jadikan fitrah. Berperang ada yang gugur, ada yang mati, itu fitrah dia supaya kita boleh hidup. Tapi kita mendakwa ilmu kebal, tapi dengan cara yang belajar dia cara yang salah. Jadi itu hati-hati lagi tu. Nak cakap pun dia juga ayah untuk tumbuh silat kan. Jadi dia boleh faham ayah saya. Jadi benda-benda yang begini, dan ayah saya pernah kata kat saya, ayah saya tumbuh silat tapi dia tak pernah ajak saya silat. Tak pernah. Sampai ke abang belajar ke dulu kat kampung Abin, pergi buat belajar dekat budak-budak ni madrasah itu petang belajar. Ikut je lah, tapi kat rumah tak pernah. Jadi saya tak kerti silat kan. Silat pun jadilah. Alhamdulillah. Sebab waktu ada satu fasa ayah kata apa, silat tu silap. Dia kata begitulah. Kemungkinan dia nampak ada banyak benda yang khurafat dan sebagainya. Dan akhirnya dia kerana dia dah okey balik semua silat, saya subhanallah. Jadi itulah yang Tuhan yang mengatakan Allah SWT minat ini. Itu dia jantung dia. Pak minat ni. Pak minat ni kalau nak tutup tu dia nak buka soalan. Kalau tuan ada soalan kalau dia tanya, kalau tak ada saya boleh sambung. Tak ada apa. Jadi ilmu yang kita nak belajar ni macam mana? Ilmu yang kata Allah SWT, kata para ulama, al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu itu adalah apa yang Allah kata dan apa yang Rasul kata. Itu ilmu. Itu adalah ilmu. Pegangan kita apa kata Nabi, taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kamu 2 perkara ni, ilmu ni, warisan Nabi ni. Kitabullah, Al-Quran dan sunnah. Kita buka Al-Quran, baca, tengok maksud, insya-Allah bagus. Buka hadis, baca. Habis tu ustaz, tafsiran ulama, itu tafsiran ulama terhadap Al-Quran dan hadis tu jangan tinggal. Sebab itulah kata Nabi, al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Lalu kita tengok tafsiran ulama terhadap Al-Quran, tafsiran ulama terhadap hadis. Tiba-tiba ada ulama kata sunat. Kan? Biasa jumpa tak belajar fiqh macam tu? Saya rasa tak jumpa pun. Tapi kalau masuk universiti, ada orang, waktu saya mengajar di Ustaz, ada satu makcik dia bersabah, umur dia 60 tahun kan? 50 tahun. 50 tahun dia masuk belajar diploma pengajian Islam. Subhanallah, makcik ni dah walaupun dia makcik, tapi dalam kelas dia sangat semangat belajar.
Selalu tanya soalan. Saya kata hampa ni malu dah dengan makcik, dengan makcik. Saya panggil dia kak lah. Kalau makcik tu dia terasa lah. Kita ni kalau dia dah 50 tahun dah grad dah. Dah grad bersama. Dan dia masuk Islam. Dia dulukan Islam. Dia masuk Islam. Kemudian dia masuk sampai masuk universiti. Bila masuk universiti ni, dia banyak orang terdedah. Ulama ni kata sunat, ulama ni kata wajib, ulama ni pula kata harus, ulama ni pula kata macam tu. Ulama ni kata apa? Sapu kepala ni sunat, sapu kepala ambil wuduk semua ni sunat. Ulama ni kata sapu kepala semua ni wajib. Jadi tuan-tuan, macam mana kita nak ikut ni? Nak ikut yang sunat ke yang wajib? Okey, tak ada masalah. Dua-dua semua buat kalau kata sunat dengan wajib. Betul tak? Kalau sunat dengan wajib, dua kena buat. Tapi kalau satu kata sunat, satu kata makruh, sudah, macam mana ni? Macam mana nak buat ni? Satu kata sunat, satu kata makruh. Lalu kita lihatlah ulama yang ramai yang ikut. Tengok mazhab kita, mazhab Syafi'i pegang pada bab ini dan ramai ulama pegang pada bab ini, subhanallah. Jadi kita pun tenang. Oleh kerana itu, tuan-tuan, tidak ada ulama yang tidak mengikut dalil. Mana ada? Bahkan siapa yang kata ulama tak ikut dalil, ulama ni apa tuan-tuan? Jangan kira semua ulama. Ulama ni kira tu imam 4 mazhab tu lah. Imam 4 mazhab. Kita buka Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, ni ulama dan anak-anak murid mereka. Ulama hadis yang Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abi Dawud, Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi, Imam Ibn Majah. Semua ni ulama lah. Dan ulama ni kaum kitab. Ulama ni dia mati, tak ada ulama yang mati tak tinggalkan kitab. Kalaupun ulama Imam Abu Hanifah dia tak tulis kitab, tuan-tuan, tapi anak murid dia tulis kitab. Anak murid dia mai belajar dengan Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Mari duduk tulis kitab. Apa yang guru dia cakap, tulis. Ada sebagian ulama itu tak tulis kitab. Dan akhirnya ada kitab. Dan kitab inilah yang kita gunakan. Saya mengajar di masjid, kadang-kadang memang saya guna kitab Arab. Tapi ada yang terjemah. Saya ada di Taiping, Masjid Taiping, kitab Al-Kabair oleh Imam Al-Zahabi. Saya tengok tak ada lagi. Jadi saya guna kitab tu lah. Di dalam 70 dosa besar. 70 dosa besar. Biasanya ada tak mengaji kitab ni? Ada. Al-Zahabi, Al-Kabair Imam Zahabi. Ada. Kalau tak ada kita buka. Kalau ada kita buka kitab lain. Nanti juga kalau masih kalau bahasa pun saya ada guna kitab yang sama. Ada ramai orang yang saya kenal ramai yang jual kitab. Jadi kalau nak jual kitab, jadi nak beli kitab ni, senang cari sponsor dia. Saya suruh dia, cari sponsor ni, nak kuliah dekat masjid Tapah ni. Join kat masjid, 2 masjid, cari sponsor ni, nak kuliah ni, 20 kitab, 30 kitab. Okey, beres Ustaz. 2-3 jam, WhatsApp Ustaz, okey, selesai, dah ada sponsor. 30 kitab. Jadi bagi 2, jadi bagi kitab dengan insya-Allah. Jadi itulah dia, kita akan mungkin insya-Allah untuk pengajian akan datang, kalau adalah kita akan buka kitab dan kita akan bincang insya-Allah dengan saya akan bincang ini kitab apa yang perlukan untuk buka. Dan akhirnya saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mana kalau ada kesalahan saya cakap saya sebenarnya tak terima sangat hari ni. Hari ni tak maaf, sibuk ni ke hati ni nak biasa. Dan pagi saya pergi Ipoh buat PCR test patah balik Kuala Kangsar, pergi balai polis nak jumpa ada siasatan apa tak. Kemudian balik selesaikan urusan universiti, kemudian tak rehat lagi, tengok macam mana doakan lah. Moga-moga saya selamat sampai. Saya doakan juga tuan-tuan, insya-Allah satu hari nanti kita akan sama-sama insya-Allah sama-sama, kalau tidak kita bersama di dunia ini, Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita di syurga kelak. Sama-sama kita duduk di syurga. Allah Subhanahu Wa Taala berikan keindahan, berikan kemuliaan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Segala salah dan silap saya mohon ampun dan maaf, terutama kepada ayah-ayah saya yang banyak di sini yang kita terasa, dan tegurlah orang muda saya ni yang kebanyakan selalu terpacak.
lepas cakap yang saya harapkan teguran-teguran daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Allah Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.